Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, InsyaAllah hari ini cikgu akan terangkan satu simulasi yang mudah berkenaan dengan DC motor, iaitu direct current motor. Bila disebut perkataan DC motor ataupun direct current ataupun motor arus terus, okay, idea yang pertama pelajar dapat daripada istilah DC itu adalah sini. Di mana motor tu menggunakan bateri untuk menggerakkan coil dalam sesuatu sistem. Okey. So bila nampak bateri bermaksud dia adalah motor lah. Okey, so kita nak menentukan arah pusingan dia, kita menggunakan tangan kiri Fleming. So hari ni cikgu hanya nak menerangkan konsep asas dalam pergerakan motor. Okey, so kat sini bila kita lihat gambar, kat sini ada medan magnet. Ada medan magnet, sini utara, north dengan south. And then ni ada gegelung ataupun coil. Ni dinamakan current carrying conductor. Konduktor yang membawa arus. Okey, konduktor yang membawa arus ni dia ada medan dia sendiri. Merujuk kepada arus yang bergerak sama ada arus masuk ataupun arus keluar. Current in ataupun current out. So current in daripada positif ke negatif lah. Ni nama dia sebagai current in. And then bila lalu sini ni adalah current out. Dan dia pergi kepada negatif. So pelajar boleh nampak lah dia punya kedudukan dia. Okay, so kat sini line yang warna lebih kurang warna jingga ni merujuk kepada magnetic field. Magnetic field daripada permanent magnet. And then bila berlaku ni combination antara current carrying conductor, iaitu konduktor yang membawa arus, dekat sini dia memotong flux sebab dia bergerak secara perpendikular. Medan ni bergerak secara selari and then arus ni bergerak kat sini, dipotong. So kat situlah berlaku pemotongan flux. Change in magnetic flux akan produce the catapult field. So combination of the current carrying conductor, magnetic field in current carrying conductor and magnetic field in permanent magnet will produce the catapult field. Catapult field ni yang menyebabkan coil tu akan rotate. Okay, so kat sini kita tunjuk satu eksperimen mudah lah bila kita tunjuk macam mana proses pergerakan dia. Okay, so kat sini cikgu guna medan magnet yang rendah, 1. Bateri cikgu guna lebih kurang 1 volt. Dan number of loops cikgu guna 1 saja. Kita akan tengok perbandingan. Okay, so kalau kita on kan, okay, pelajar boleh nampak pergerakan dia sangat perlahan. So kekuatan dia tak berapa sangat lah. Sebab magnetic field dia rendah, voltage dia rendah. Number of loops tu iaitu number of turns lah. Number of turns dia pada lingkaran di sini. Okey, pelajar boleh jelas kat situ. Okey, andai kata kalau cikgu naikkan magnetic field dia, okey, cikgu letak 2. Bila kita rujuk medan magnet tu bertambah merujuk kepada line. Line tu kita memang tak nampak tapi kita boleh rasa dia punya medan dia tu. Okey, so ni kalau medan ni kita nampak sikit lah bila kita tinggikan dia, bila nampak banyak tu maksudnya medan dia adalah besar. Okey, kita tengok apa yang berlaku. So dia lebih cepat sedikit berbanding yang sebelum tadi. Okay, so the way how to increase the rotation of the coil ni adalah kita increase the strength of magnetic field, kekuatan medan magnet. Okay, the way how, macam mana kekuatan medan magnet tu boleh kita guna? Kita gunalah magnet yang kuat, stronger magnet. Ataupun kita increase the number of magnet bar. Maksudnya kita guna magnet yang banyak lah. Kita tindihkan dia satu lagi. Tak 2 magnet, 3 magnet. So, itu salah satu cara how to increase the magnetic field. Okay, itu satu. Okay. Yang kedua, how to increase the rotation. Kita cuba increase the battery. Tadi guna 1, cikgu tambah jadi 3. Okay, kita tengok apa yang berlaku. Makin lajulah pergerakan dia. Okay, so bila kita increase number of battery, merujuk kat sini, tapi dia letak nombor kat sini lah. Number of battery dia meningkat, rotation dia akan bertambah. So kita berbalik kepada Ohm's law. When we increase the number of drive cell, it also increase the current flow. Pada masa yang sama, arus yang mengalir pada coil tu pun akan jadi bertambah. So kalau dalam situasi ni, how to increase the current? By increase the number of battery. Tu salah satu cara dia lah. Kita guna increasekan arus dia. Okay. So ni ada 2 cara dah untuk kita meningkatkan rotation dia. Okay. Salah satu cara lagi kita tambahkan dia punya bilangan lilitan. Ni cikgu letak 3 lilitan lah. 1, 2, 3. So bila number of loops ataupun number of turns of coil itu bertambah, bermaksud dia punya current flow pun akan jadi bertambah. Okay. Kita tengok lagi laju dia punya pergerakan dia. Itu salah satu idea kalau soalan tanya. So dekat sini pelajar dah boleh nampak idea dah. First, daripada simulasi ni pelajar dah boleh dapat apa itu catapult field. Apa itu medan elastik. So, bila kata apa itu medan elastik, yang paling utama pelajar lihat arus yang mengalir pada coil yang ni.
So maksudnya current carrying conductor, conductor yang membawa arus. So combination current carrying conductor, magnetic field in current carrying conductor and magnetic field in permanent magnet will produce a catapult field. Yang anak panah ke atas ke bawah ni adalah catapult field, adalah force yang menyebabkan berlakunya rotation. Itu satu. Okay. Yang kedua, pelajar boleh nampak daripada situasi kat sini kita dah boleh dapat idea bahawa proses transformation of energy itu berlaku macam mana. Okey, tengok kat mana punca dia. Puncanya daripada sini. Chemical energy kan. Chemical energy. Tapi yang paling tepat bila kita rujuk dalam konsep ni, kita jelaskan kepada electrical energy. Electrical energy will convert into kinetic energy. So dalam motor, mesti ada electrical energy kepada kinetic energy. Ini asas kepada motor. Okey, itu satu. Yang kedua, okey. Yang ketiga, pelajar dah boleh nampak idea daripada gambar rajah ni the way how to increase the rotation of the motor. Okey, yang pertama kita rujuk pada magnet bar ni. Satu, pelajar boleh increase the number of magnet bar, tindihkan banyak-banyak magnet, 1, 2 atau 3. Yang kedua, pelajar boleh guna stronger permanent magnet, medan yang kuat. Sebab dia akan produce a bigger magnetic field. Macam cikgu cakap tadi lah, kalau medan dia kuat, dia punya garisan medan ni banyak. Kalau medan dia kurang, pelajar boleh nampak garisan medan dia berkurang. Itu maksud dia. Okey, itu satu. Okey, yang berikut pelajar boleh increase the number of dry cell to increase the current flow. Ini biasa, konsep asas. And then increase the number of turns of the coil. Tambahkan lilitan pada coil ni. So makin bertambah, makin kuatlah rotation dia ataupun speed of rotation dia. Okey, ini adalah salah satu perkongsian untuk konsep DC motor. InsyaAllah nanti kalau ada lagi, cikgu akan share lagi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum.